Isu yang dibincangkan dalam kajian kes yang dipilih ini adalah isu pusing ganti pekerja dalam organisasi. Okey, penulis melihat isu pusing ganti di organisasi ini sebagai satu isu kritikal kerana ianya boleh memberikan impak yang besar kepada organisasi, terutamanya dari segi kewangan dan juga kelancaran operasi organisasi tersebut. Ini kerana apabila berlakunya isu ini, pihak pengurusan perlu mencari pengganti bagi mengisi jawatan kosong tersebut. Ini secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan kos yang terpaksa dikeluarkan oleh organisasi bagi menampung kos pengiklanan kerja kosong, membuat temu duga dan juga latihan kepada pekerja baharu bagi memastikan pekerja baharu ini dapat mencapai prestasi yang diinginkan oleh pihak organisasi. Ini membuktikan bahawa perlunya perhatian dan penekanan yang serius daripada pihak pengurusan organisasi bagi mengelakkan dan mengurangkan kesan negatif yang terpaksa ditanggung oleh syarikat atau organisasi pada masa akan datang. Oleh itu, penulis telah menjalankan kajian bagi mengenal pasti faktor tingkah laku pekerja yang mempengaruhi niat atau keinginan seseorang individu atau pekerja untuk berhenti atau mencari pekerjaan yang baharu. Seramai 350 orang pekerja di Sime Derby telah dipilih secara rawak bagi menjadi responden dalam kajian kes ini. Daripada 350 soal selidik yang diagihkan, hanya 210 soal selidik sahaja yang berjaya dikembalikan dan digunakan dalam analisis kajian ini. Berdasarkan kepada kajian yang dijalankan oleh penulis di Sime Derby Malaysia, menunjukkan bahawa hanya faktor tekanan kerja dan juga faktor kepuasan kerja yang mempengaruhi seseorang individu untuk berhenti atau beralih pekerjaan yang lain atau tempat yang berbeza. Assalamualaikum and hi. Nama saya Nasyazani binti Zabib. Nombor metrik saya S56753. Okey, saya akan menerangkan tentang intervensi yang ada dalam kajian kes yang kami pilih. Okey, yang pertama adalah cadangan yang mereka telah pilih adalah tentang kepuasan kerja. Okey, kiranya bagi pihak majikan perlulah mewujudkan tentang kenaikan gaji, kenaikan pangkat, faedah sampingan, ganjaran jangkaan dan sebagainya. Dan selain itu, Sime Derby property dia juga telah mencadangkan ganjaran intrinsik dan juga ekstrinsik. Apa itu intrinsik dengan ekstrinsik? Okey, intrinsik adalah ganjaran yang berkaitan dengan dalaman internal manusia, seperti pencapaian yang bagus, orang pekerja tersebut membuat kerja dengan cepat. So kepuasan kerja, perasaan positif, pemikiran yang positif, itu adalah untuk intrinsik, ganjaran intrinsik. Okey, yang seterusnya adalah ganjaran ekstrinsik, iaitu more kepada apa yang kita nampak. Contohnya seperti mendapat hadiah daripada pihak atasan ataupun majikan, mendapat ganjaran seperti bonus, kenaikan gaji, itu adalah ekstrinsik. Okey, selain itu, bila majikan, kiranya pihak-pihak atasan berbuat seperti ini, ia juga dapat mengelakkan berlakunya niat untuk berhenti kerja ataupun turnover yang berlaku dalam kalangan pekerja. Dan selain daripada itu, cadangan ini juga dapat memberi perkembangan yang positif kepada pekerja untuk merasa kepuasan di dalam pekerjaan mereka. Okey, untuk cadangan yang kedua ialah untuk membantu tekanan di tempat kerja. Kita pun tahu kan, bila kita di tempat kerja adalah terdapat beberapa ketekanan. Tak kiralah daripada segi pekerjaan, persekitaran, rakan-rakan dan sebagainya lah. So kat sini cadangan yang mereka telah
buat ataupun ingin lakukan adalah tentang program Alam Semula Jadi. Kenapa mereka buat program Alam Semula Jadi? Kerana Alam Semula Jadi ini dapat membantu memulihkan tekanan dan meningkatkan prestasi kognitif individu. So daripada konteks sosial yang sangat penting ialah dapat menangani masalah kesihatan mental dan menggalakkan kesihatan yang lebih sihat. Okey, mengikut intervensi ini, bila dia dapat mengurangkan tekanan yang berlaku kepada pekerja, ia juga dapat meningkatkan kecekapan, prestasi dan kesejahteraan pekerja. So bila dah dapat berkurangan tekanan tersebut, so niat pekerja tersebut untuk turnover ataupun meninggalkan tempat kerja tersebut akan berkurangan. Dan ia menjadi lebih positif dan dapat membantu pekerja tersebut dapat bekerja dalam keadaan yang sejahtera dan aman. Okey, untuk cadangan yang terakhir adalah pekerja memerlukan emosi dan pemikiran yang lebih positif. Strategi pemikiran seperti mengamalkan pemikiran secara optimis dan menghargai pengalaman yang positif di tempat kerja dapat membantu pekerja tersebut merasai emosi yang positif. Okey, seterusnya adalah untuk pekerja mempunyai emosi dan pemikiran positif, pekerja juga perlu mempunyai rehat yang cukup supaya bila dia sampai di tempat kerja, dia akan merasa kiranya macam fresh, segar dan dia punya pemikiran pun akan jadi berkualiti lah untuk membuat kerja. Selain daripada tu, untuk mengelakkan berlakunya burnout, pekerja pihak majikan ataupun rakan sekerja mereka tidak boleh memberi pekerjaan yang melebihi, kiranya bagi kerja kepada pekerja tersebut yang bukan daripada bidang dia. Dan juga kiranya macam pihak majikan tidak boleh untuk meminta pekerja tersebut bekerja lebih masa, kerana jika tak ada persetujuan daripada pekerja tersebut, ia akan membuat pekerja tersebut menjadi tekanan dan rasa burn out, dan bila dah burn out dia akan rasa untuk berhenti kerja. Okey, yang terakhir adalah selain daripada cadangan untuk elak daripada burnout, turnover dan berhenti kerja, ia juga dapat membantu mengelakkan berlakunya penambahan kos kepada organisasi. Bila berlakunya berhenti kerja ataupun pusing ganti iaitu turnover, ia akan melibatkan beberapa kos yang perlu ditanggung oleh organisasi, seperti kos promosikan pekerjaan tersebut, kos membuat latihan kepada pekerja baru. So bila ada cadangan-cadangan seperti ini, dapatlah membantu untuk berlakunya penambahan kos. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azim. Di sini saya akan menerangkan bahagian saya, iaitu bahagian penilaian di dalam tugasan berkumpulan ini. Pertama sekali, saya ingin menyatakan bahawa kajian kami ini adalah kajian yang dijalankan kepada kalangan pekerja di syarikat Sandabi Property Limited. Kajian ini banyak memberi penekanan kepada isu pekerja di organisasi tersebut. Dan matlamat penyelidikan ini adalah untuk mencari jawapan bagaimana faktor-faktor pekerjaan yang boleh mempengaruhi berlakunya fungsi ganti di dalam kalangan pekerja organisasi tersebut. Faktor-faktor yang boleh memberi kesan kepada berlakunya fungsi ganti di dalam kalangan pekerja adalah seperti kepuasan kerja, tekanan kerja, penggayaan pekerja, komitmen organisasi dan kesesuaian individu organisasi.
Okey, berdasarkan faktor tersebut hanya terdapat dua faktor sahaja yang mempengaruhi fungsi ganti di dalam pekerjaan, iaitu faktor kepuasan kerja dan tekanan kerja, di mana pekerja mereka ni mengalami ketidakpuasan lah dalam pekerjaan mereka dan mereka menghadapi tekanan kerja yang tinggi. Okey, selain daripada penilaian faktor tadi, saya juga menilai penilaian dari segi faktor peribadi pekerja tersebut lah. Pertama sekali dari segi umur, jantina, status perkahwinan dan tahap pendidikan. Kesemua faktor ini sememangnya tidak mempengaruhi berlakunya fungsi ganti di dalam pekerjaan di syarikat organisasi tersebut. Okay. Penilaian yang seterusnya adalah penilaian terhadap intervensi. Pertama sekali kita ada intervensi di mana pihak pengurusan atau majikan ini perlu memberi perhatian yang serius dalam aspek kepuasan kerja dan tekanan. Dan ada dua lagi saya ingin tambah intervensi, iaitu program alam semula jadi yang dapat memulihkan tekanan pekerja, dan intervensi yang ketiga adalah menggalakkan pekerja mengamalkan pemikiran yang optimis dan positif. Berdasarkan tiga-tiga intervensi ini, dapat saya huraikan bahawa intervensi ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangkan tekanan pekerja di dalam kalangan pekerja di syarikat Sandabi tersebut. Sekian, terima kasih. Okey, saya akan membentangkan tentang cadangan penyelesaian yang kumpulan kami ajukanlah, yang kumpulan kami dapat daripada masalah turnover dan behaviour daripada pekerja syarikat Sandabi Property Limited, di mana isu yang paling ketara adalah niat untuk berhenti, kepuasan kerja, tekanan kerja dan sebagainya. Cadangan pertama adalah memberikan perkhidmatan e-counselling, di mana ia merangkumi tele-counselling, counselling cyber dan e-counselling. Kaedah yang pertama yang boleh digunakan melalui e-counselling ini adalah organisasi menggunakan atau mewujudkan penggunaan email kepada kaunselor ataupun pihak sumber manusia organisasi tersebut untuk pekerja boleh email tentang isu dan masalah mereka, dan seterusnya pihak organisasi boleh mengambil tindakan atas perkara tersebut. Kaedah yang seterusnya adalah kaedah penggunaan ruang sembang atau chat room, di mana pada masa kini terdapat banyak platform atas talian yang boleh digunakanlah untuk membantu pekerja-pekerja ini. Jadi pihak organisasi atau pihak sumber manusia di dalam organisasi tersebut boleh menyediakanlah satu platform khas untuk menjalani kaedah ini. Mereka boleh bertemu dalam ruang sembang ataupun sistem instant message yang diwujudkanlah oleh syarikat tersebut, dan pada waktu yang sama kaunselor atau pihak sumber manusia tu boleh berjumpalah pada masa yang sama. Yakni kita boleh membuatkan synchronization, dan mereka boleh merespon dengan secepatnya. Dan cadangan penyelesaian yang kedua adalah program bantuan pekerja iaitu EAP, di mana yang pertama organisasi boleh memberikan latihan yang secukupnya kepada pekerja dan melakukan perkhidmatan kaunseling, di mana penerapan unsur-unsur psikologi boleh diterapkan. Maksudnya kat sini inventory, terapi atau kelompok sokongan bolehlah digunakan untuk membantu pekerja-pekerja yang mungkin ada masalah tentang stres, tentang kepuasan kerja dan sebagainya. Dan perkara ini untuk melahirkan care worker ataupun knowledge worker lah, yang boleh membantu
syarikat atau organisasi Saundabi ni untuk mengurangkan dan seterusnya boleh meningkatkan produktiviti mereka. Nama saya Afiq dan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang kami dapati daripada kajian kes yang berkaitan dengan isu pekerja di dalam organisasi Saundabi Property Limited. Okey, kesimpulan yang kami dapati ialah isu niat berhenti kerja atau pusing ganti kerja yang berlaku di dalam Saundabi adalah isu global yang meliputi seantero dunia. Hal ini bermaksud isu ini bukan sahaja berlaku pada peringkat tempatan tetapi ianya juga berlaku pada peringkat antarabangsa yang mana organisasi-organisasi antarabangsa juga menghadapi perkara yang sama. Keduanya, terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada isu ini iaitu terutamanya ketidakpuasan kerja dan tekanan di tempat kerja. Dua faktor utama inilah yang menyumbang kepada berlakunya isu niat untuk berhenti kerja atau pusing ganti kerja. Oleh itu, pihak atasan perlulah menjalankan beberapa langkah untuk mengatasi isu niat berhenti kerja atau pusing ganti kerja kerana jika ia dibiarkan, ianya akan mendatangkan kesan yang negatif kepada pekerja dan kepada organisasi dari segi keuntungan, dari segi produktiviti dan sebagainya. Dan langkah-langkah yang digunakan, langkah-langkah pencegahan yang digunakan boleh melahirkan pekerja yang sihat dan produktiviti dalam membangunkan syarikat dan mengembangkan diri pekerja itu sendiri. Okey, untuk permulaan idea untuk mendapatkan isu ini adalah bermula dengan kumpulan kami melakukan mesyuarat untuk berbincang mengenai tugasan 2. Dalam pertemuan atau mesyuarat tersebut, ahli-ahli ada mengusulkan tentang mencari kajian kes yang berkaitan dengan isu pekerja di organisasi secara umum. Setelah itu, semua ahli bertugas lumus mencari jurnal kajian kes yang berwasit. Semua dapatan yang diperolehi dikumpulkan dan kami mula menilai mana satu yang terbaik. Setelah berbincang dan mengkaji, kami semua bersepakat untuk memilih kajian kes yang bertajuk Job Behavior Factors and Turnover Intention, a Case Study at Saundabi Property Limited, di mana kajian kes ini membincangkan tentang niat berhenti kerja atau pusing ganti kerja turnover dalam kalangan pekerja. Fenomena ini telah menyebabkan organisasi terpaksa menanggung kerugian dan mendatangkan banyak perkara yang negatif. Antara faktor yang menyumbangkan kepada turnover ini ialah ketidakpuasan had kerja, tekanan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sarifuddin bin Suradi, S56539. Saya akan membentangkan tentang kupasan idea baru, di mana idea baru yang dibincangkan oleh kumpulan kami adalah mewujudkan perkhidmatan e-counselling dan mewujudkan program bantuan pekerja iaitu EAP, di mana idea baru ni boleh dilihat dapat membantu organisasi untuk mengurangkanlah masalah yang mereka hadapi. Dan seterusnya, kami sebagai kaunselor pelatih menerapkanlah langkah-langkah tersebut kerana berasa ianya sesuai dengan apa yang kami belajar melalui subjek psikologi industri lah. Idea baru ini mementingkan sumber manusia supaya manusia dapat berkembang dan menjalankan tingkah laku yang sepatutnya demi mencapai matlamat kepada diri dan organisasi. Sekian, terima kasih. Refleksi kumpulan kami yang seterusnya ialah masalah yang kumpulan kami hadapi. Masalah yang pertama kumpulan kami hadapi ialah kami memerlukan masa yang lama untuk mencari jurnal atau artikel yang berwasit. Hal ini kerana kami terpaksa memilih jurnal yang terbaik untuk ditunjukkan atau dijadikan sebagai kajian kes. Yang kedua, kami tidak mempunyai kesempatan untuk berbincang secara bersemuka kerana kami masing-masing sibuk dan tempat tinggal antara kami
agak berjauhan di antara satu sama lain. Dan berkaitan dengan penghasilan video, kami menghasilkan video dengan menggunakan PowerPoint dan digabungkan dengan video. Dengan ini, penggunaan grafik dan kreativiti akan memastikan video itu menjadi cantik dan setiap ahli menjelaskan tentang bahagian laporan masing-masing secara ringkas dan padat. Sekian, itu sahaja refleksi daripada kumpulan kami.